Aku ni lah sebab dalam bilik tak boleh, kau tak boleh hang ni. Tapi dia jalan. Terima kasih Bang Ili. Dia jalan ni boleh. Mana slide? Boleh share slide dekat Google Meet ni. Baru share slide. Kita slide kat adik. Adik. Mana Adik? Adik mana? Saya Adik. Slide dekat Adik lah. Okay, boleh start. Dengar dia. Adik. Adik okey? Okey. Okey, share slide. Okey. Share slide dekat ni. Start. Adik, bawah. Slide. Mana slide nak keluar ni? Azrul, mana slide? Takut slide ni. Tu. Okey. Dekat Adik lah. Okey. Okay, boleh mula. Slide show. Okey, boleh mula. Siapa yang sedia dulu? Okey, start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan membentangkan tajuk informasi kami iaitu di awal ikon bohong. Ada nama dua orang. Okey, guru kami ialah Encik Muhammad Fauzi. Jadi ingat dia tu. Okey, kita mulakan dengan pengenalan. Okey, di awal ikon ini dicipta bagi menyebabkan dunia untuk merasakan suku yang sejuk di satu ruang yang kecil seperti bilik tanpa menggunakan ekor yang besar, iaitu ekor yang dapat digunakan di rumah. Keduanya dicipta untuk memudahkan pengguna untuk menghidupkan ekor DIY ini di mana mereka berada sebelum mereka memasuki bilik. Seterusnya dicipta untuk mengurangkan kos elektrik bulanan kerana ekor yang biasa digunakan di rumah menggunakan kos elektrik yang tinggi, khususnya kepada penyertaan masalah. Penggunaan tenaga elektrik untuk ekor yang biasa menggunakan tenaga elektrik tinggi dan akan meningkatkan kos hidup di sesebuah rumah. Keduanya, harga sesebuah ekor termasuk kos pemasangan dan servis yang tinggi buat sesebuah institusi rumah yang berpendapatan rendah. Ketiganya, penggunaan alat kawalan jauh yang tersendiri dan memerlukan jarak yang terhad sekurang-kurangnya 10 meter daripada ekor. Kerana remote yang biasa digunakan menggunakan remote IR blaster iaitu inframerah dan hanya akan dapat dikesan pada jarak 10 meter sahaja. Okey, seterusnya objektif. Yang pertamanya, objektif kami ialah untuk dapat menggunakan penggunaan tenaga elektrik pada projek ini dengan membuktikan bahawa hanya menggunakan 180 watt berbanding ekor biasa yang menggunakan 350 watt pada satu tahun. Keduanya, ianya dapat mengurangkan kos pemasangan dan penyelenggaraan kerana bahan yang digunakan ada harga yang murah dan berpatutan. Ketiganya, objektif kami ialah dapat menghidupkan aircon tanpa had jarak yang tertentu dengan menggunakan aplikasi pada telefon pintar. Okey, seterusnya dari segi
bilik yang kecil seperti bilik tidur. Keduanya boleh dikawal dengan menggunakan aplikasi yang tersendiri untuk menghubungkan projek dengan telefon besar. Khususnya, projek ini dapat menggunakan software elektrik yang digunakan. Projek ini juga menggunakan Arduino sebagai sistem kawalan yang lebih canggih dan multi pengguna. Khususnya, projek ini dapat dihidupkan tanpa pengguna perlu ada di dalam bilik. Kemudian dari segi kajian interaksi, ada kajian yang kami buat adalah pertamanya mengukur ukuran tingkat bilik asrama di JNTI, iaitu berukuran 37 kali 37 kali 3.3 cm, iaitu panjang, tinggi dan lebar. Seterusnya, mencatat suhu yang diukur pada waktu tengah hari adalah pada suhu 30 darjah Celsius. Dan di dalam bilik dan di luar bilik juga bersuhu 32 darjah Celsius. InsyaAllah dengan menggunakan projek kali ini, kami mencatatkan penurunan suhu hingga 20 darjah Celsius. Yang ketiganya, kami telah mengkaji reka bentuk sebuah rumah yang berukuran 1 kali 1 meter dengan menggunakan akrilik dengan menggunakan slot yang berukuran 37 kali 37 kali 14 cm untuk memasukkan projek kami untuk dijadikan projek ini sebagai prototype. Sampai kami menjadikan projek kami boleh digunakan di dalam bilik dan di mana-mana rumah yang kecil. Okey, seterusnya metodologi. Terdapat 3 fasa kaedah kami untuk projek ini. Fasa pertama adalah fasa perancangan. Pada fasa ini kami merancang projek dengan lebih awal dengan mengkaji sistem yang ingin digunakan. Seterusnya, kami akan merancang fasa pelaksanaan pembangunan projek yang lebih musuh pengguna. Keduanya adalah fasa analisa. Pada fasa ini kami akan membuat kajian yang lebih terperinci dari segi penawaian, pemasangan bahan-bahan yang digunakan. Seterusnya, kami juga akan mengkaji yang lebih terperinci sistem internet dan rangkaian yang digunakan supaya dapat disambungkan pada depan tanpa menggunakan alat kawalan jauh. Yang ketiga adalah fasa reka bentuk. Pada fasa ini kami menggunakan satelit berukuran 1 kali 1 gas yang dijadikan media pengukuran suhu ekran yang dihasilkan. Seterusnya, kami juga menggunakan pensel sebagai bahan utama untuk meletakkan semua alat elektronik tadi untuk mengelakkan kesan habis dan bagi penerbang elektrik pada pengguna. Seterusnya adalah kami akan pada fasa ini kami mereka bentuk projek yang memudahkan supaya dapat bersesuaian untuk diletakkan pada tingkat di dalam bilik. Itu saja. Seterusnya Yarul. Yang pertama, saya Yarul ini kemudian dalam projek tersebut dari awal. Kemudian yang pertama kali dari awal adalah prototip. Dia akan untuk menentukan dan sistem terakhir. Yang kedua, untuk ekor di awal juga kami digital security system untuk mengira dan menunjukkan sistem pada ekor. Kemudian yang ketiga, ekor di awal ialah untuk ekor di awal ini kami guna tarik yang AC. So, akan kerana kecelakaan ekor kami gunakan AutoCAD lambut saya harus dapat dengan penelitian untuk menilai. Kemudian yang keempat, kami gunakan SCP sebagai safety awal.
Seterusnya tujuannya bahan projek bagi untuk ekonomi. Komponen pertama ialah untuk ekonomi awal kami gunakan 4 kipas untuk penggunaan aircon, iaitu 2 kipas untuk menolak abu panas, 2 kipas untuk menolak abu susu. Yang kedua kami gunakan water. Dan untuk ekonomi awal ni kami masukkan abu panas dan abu sejuk. So, abu sejuk tu digunakan untuk menyediakan kita tak so dengan menggunakan mengalihkan kabel daripada benteng yang baru panas tu dilepaskan. Komponen yang ketiga iaitu peltek, merupakan jantung bagi ekonomi awal. Dia memastikan abu panas dan abu sejuk. Yang kedua ialah water cooling block. Water cooling block ni fungsi untuk membenarkan air coolant memasuki dalam water cooling block untuk menyejukkan abu panas yang dihasilkan oleh peltek. Yang kelima, heating. Untuk mengeluarkan kabel sejuk daripada peltek. Peltek ni ukurannya 5 cm, sangat kecil. So untuk memastikan kabel yang lebih sejuk kami menggunakan heating untuk mengeluarkan kabel ni. Komponen yang keenam bagi output adalah desalinator cooling system, iaitu air coolant melalui dari pabrik coolant ni dan kipas. So kipas dari coolant tu dapat menolak abu keluar daripada radiator. Yang kedua, yang ketujuh ialah LED light. Untuk memberi syarat dengan sensor ada kendala hidup ataupun tidak hidup. Yang ke-8 ialah buzzer. Apabila ekonomi awal hidup, buzzer akan berbunyi menunjukkan kendala itu berbunyi dan hidup. Komponen yang terakhir bagi ekonomi ialah aluminium sebagai pusat bagi ekonomi untuk mengawal semua komponen di dalam ekonomi awal. Yang seterusnya ialah takaran projek. Takaran projek untuk ekonomi awal kami ialah 270 mm tinggi, panjang 220 mm lebar dan 140 mm lebar. Ukuran ini merupakan saiz berat bagi tingkap dalam asrama kerajaan. Seterusnya adalah aktiviti. Mana schematic tu? Arif, mungkin. Terus sekali. Terus. Dia menggunakan 3 switch. Satu switch rotor switch tu untuk on off. Bawah dia tu switch, bawah dia LCD, lepas tu disambungkan kepada power supply. Daripada power supply tu kami pastikan menggunakan listrik 2 volt untuk dipasang pada aluminium tu. Daripada aluminium tu ada 5 volt ground dengan punya data daripada aluminium yang cacing 10 masukkan pada breadboard dan dihantar pada LED. Kemudian daripada breadboard tu
supply yang datang tu sambung pada delay 12 volt untuk menghidupkan kipas, water pump dengan peltier. Yang bawah sekali tu batu sebab bila kita on aircon buzzer akan bunyi sebab masa kita on switch LED dah menarik tapi tak boleh gerak lagi. So bila Arduino dah akan datang, dia akan akan buzzer dan buzzer akan bunyi menunjukkan aircon itu berhenti dan bila kipas water pump akan bergerak. Simulator. Ini simulator project. Kipas yang kipas tu dekat pada listrik untuk menolak kabel tu keluar. Yang tengah tu ialah pahanah untuk masih menghalang daripada api tu ketemu power supply untuk kira daripada utara. Sekarang ni gambar ada projek dalam SolidWorks. Pada belah kiri ada perangai akselerator hadapan, perangai akselerator belakang dan perangai belakang. Ini adalah media pengukuran suhu projek, iaitu media prototype untuk membuktikan suhu aircon DIY. Aircon DIY itu diletakkan dalam rumah bahan berasaskan akrilik. Alhamdulillah katakan menunjukkan proses yang masih yang kami telah menunjukkan idea dan blog untuk aktiviti. Awak Azrul left. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Azrul. Arif, slide tak ada Arif dekat Slide dekat Arif, kami nampak slide. Dia Dia buat dia pakai apa kot? Sini ada slide. Sini nampak. Okey, slide kami nampak. Azrul tak nampak slide. Azrul nampak slide tak? tak nampak slide. Azrul pakai handphone. Pakai handphone ke pakai ni? Dia pergi. Sebab slide ni dia keluar daripada Randik Khalid. Yelah. Adik yang ni, adik yang design. Sama ya. Tak mau kita sebagai ni. Slide. Kami nampak slide. Tak ada ni. Tak keluar. Tak gerak. Azrul apa ni Arif yang akan kontrol slide. Azrul Okay, cuma Azrul. baca saja. Nanti Arif dia tahulah tang bila dia nak gerakkan slide tu. Untuk video ni. Okey. Teruskan. Azrul dengar, Azrul. Azrul.
Azrul. Wake up, Azrul, wake up. Dengar kan? Present dia. Dengar Islam kan? Ya. Sangat betul. Dia lambat. Apa aku present hari? Present. Kita ada present. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Okey. Teruskan. Saya Muhammad Azrul Okey. akan membentangkan bahagian seterusnya, iaitu cakap alif projek kami, iaitu akaun DIY. Okey, first kali power supply akan diaktifkan menggunakan rocker switch, iaitu switch on off. Okey. Kemudian Arduino akan memproses dalam unit network perintah pengguna. Contohnya kita on atau offkan akaun tersebut. Okey. Kemudiannya buzzer akan bergetar yang menyatakan akaun siap sedia dihidupkan. Okey, apabila lampu merah LED menyala, menandakan suhu dan bilik lebih 22 darjah Celsius. Okey. Kemudian cooling fan serta fan akan berfungsi untuk mencacahkan suhu dan capai 20 darjah Celsius. Apabila suhu telah tercapai, lampu LED merah akan untuk menunjukkan suhu telah tercapai dan exhaust fan akan berhenti dan cooling fan akan berjalan seperti biasa. Okey. Kemudian proses ini akan berlanjutan dan proses ini dimatikan bila switch on atau off ditekan. Okey, itu saja. Okey, next slide. Okey, ini untuk anggaran kos untuk pembarangan mekanikal. Okey, yang first kita akan pakai heatsink berukuran 12 minit. Okey, kemudian plywood kita menggunakan 1 darab 1 meter, kita menggunakan 3 unit. Okey, cara yang ketiga iaitu velcro perfect scrap sepanjang 1 meter, kita menggunakan sebanyak 3 unit. Okey, yang keempat kita menggunakan window door rubber seal sebanyak ni. Jelas tak? Jelas. Okey. Okey. Yang kelima iaitu aluminium Utrecht rail sliding. Ya, Okey. clear. Okey. Okey, untuk barangan elektrik pula. Okey, yang first kita akan gunakan thermoelectric cooler fan pair. TEC 12706. Kita menggunakan 3 unit. Okey, yang kedua kita menggunakan 12 volt DC USB 2 pin CPU cooling fan. Dia punya ukurannya 120 mm. Kita menggunakan 3 unit. Okey, yang ketiga kita menggunakan 480 watt ultra quiet mini DC 12 volt 240 low height brushless motor circuit water pump sebanyak 1 unit. Okey, yang keempat kita menggunakan water cooling block untuk filter elemen dan CPU bersaiz 40 darab 40 mm. Kita menggunakan sebanyak 3 unit. Okey, yang kelima kita menggunakan digital LCD flash freezer aquarium thermometer fish tank temperature menggunakan 1 unit. Okey, yang keenam kita
memakai VHT 11 temperature and humidity sensor. Untuk Arduino kita menggunakan satu unit. Okey, yang ketujuh kita menggunakan Arduino Uno R3 at Mega 328 MP at Mega 328P dengan USB cable. Kita menggunakan satu unit. Barang ke-8 iaitu pure aluminium iaitu 12 volt 30 ampere. Kita menggunakan satu unit juga. Next slide. Okey. Bajet untuk keseluruhan projek kami pada kos komponen elektrik berharga RM464, manakala kos keseluruhan RM532. Okay, next slide. Okey, untuk jangkaan keputusan, jangkaan SID iaitu Ekon DIY ini dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang awam, terutamanya pelajar dan pekerja. Dengan misi ini dapat menjimatkan masa penunjukan bilik lebih awal pengguna memilih bilik. Okey. Yang kedua, misi ini merupakan misi yang besar pengguna kerana mudah digunakan serta tidak bahaya kepada pengguna dan menjimatkan pengguna dari segi bayaran bulanan elektrik yang lebih khidmat. Contohnya kita menggunakan buat cara membanding dengan aircon yang sedia di rumah. Okey. Okay, settle. Okey, ini untuk rujukan. Rujukan itu. Lagi ada tapi tak? Okay. So, soal jawab Okey, ya. itu saja. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Dengar tak suara kami? Dengar suara saya? Dengar. Dengar Dengar. Dengar. So, Cik Wan ada apa nak tanya? Okey, antara ketiga-tiga orang ni, siapa yang buat bahagian program, siapa yang buat bahagian elektrik dengan mekanikal? Mesti ada pecahan kan? Secara ni lah, secara jujur kan, honestly. Bahagian program siapa yang buat? Yang program buat Arduino semua tu. Dah tahu juga kan? Ketiga-tiga macam ni. Ya? Zarul programming. Program Zarul. Zarul, okey. So yang bahagian tu buat litar semua tu? Elektrik? Arif. Azrul? Mekanikal. Mekanikal. Okey. Okay. Saya nak tanya. Tadi saya tengok ada buzzer kan? Ada buzzer kan? Ada buzzer tu. Dia tu fungsi buzzer tu dia kata akan berbunyi kalau aircon tu on. Makna buzzer tu dia akan sentiasa bunyi ke bila ada on? Okey. Aktiviti ada. Okey. Arif, aktiviti ada. Okey. Okey, saya. Buzzer tu sebenarnya dia berbunyi bila data pada Arduino. Okey. Data pada relay 12 pada pen. Bila pen sudah on, dia sekali dengan buzzer. So buzzer tu akan berbunyi sepanjang masa ke atau tak?
Ada permulaan. Tu kita nak tak saja saya nak tahu sebab saya tahu awak kata buzzer dan awak itu buzzer akan berbunyi bila apa aircon tu on lah kan. Tak bising je. So apa fungsi buzzer ni sebenarnya? Selalu buzzer ni kalau kata ada berlaku apa-apa macam macam emergency case ke kan. So kata penggunaan dia lah. Betul tak? Sebab awak tulis dekat apa ni tadi awak tulis kat situ kata buzzer akan on so bila mesin aircon on kan. Jadi faham saya dia akan bunyi sepanjang masa lah. Betul tak? Jadi apa fungsi buzzer tu sebenarnya? Awak nak untuk nak bagi dia sedang on, tapi apa dia punya bila dah sepanjang masa on, apa dia punya kelebihan dia kita dengar buzzer tu tak bising je kan? Jadi buzzer ni selalu kita guna kalau ada berlaku apa-apa emergency ke contohlah. Kan? Betul tak? Sebab saya baca awak punya penditu tu yang saya macam argue lah kat situ bukan salah. Kan? Boleh dengar suara saya? Okey. Buzzer kan? Buzzer dipasang pada untuk berisyarat menggunakan bahawa aircon hidupkan. Jadi maksudnya bila dihidupkan dia ataupun awak kata dia bunyi selama 5 second ke, betul tak? Takkan dia bunyi sepanjang masa begitu. Betul? Sebab waktu ayat awak buzzer dipasang pada mesin untuk memberikan isyarat untuk menyatakan bahawa aircon dihidupkan. Maknanya bila dia on, aircon tu on, dia bunyilah buzzer tu. Itu. Betul tak? Tak berhenti. Tak kerja mengganggu orang kan? So awak kena ni lah. Kena nyata kena bukan perbaiki, maksud awak kena spesifikkan lah bunyi tu buzzer ni apa guna dia kan. Adakah ia penting atau tak? Okey. Kemudian satu lagi saya tengok macam jangkaan projek. Tengok jangkaan projek last kali ini slide last jangkaan projek. Jangkaan projek tu saya tengok kalau ikut jangkaan projek ni dia mestilah sama dengan objektif awak. Faham tak? Ke sama? Ke saya yang tak faham ayat awak ni? Sebab awak buat kan, awak ada objektif betul tak? Awak ada objektif. Tak saya objek ni saya tengok objektif awak sama tak? Objektif dapat menjimatkan tenaga elektrik pada proyek dengan membuktikan bahawa ianya 180 watt berbanding aircon biasa dengan 750 watt pada 1 horsepower. Okey. Dapat mengurangkan kos pemasangan dan penyelenggaraan kerana bahan yang digunakan pada harga murah. Dapat mengirim aircon pada had jarak. Jadi Ada had jarak. Awak jangka keputusan ini sebab awak nak buat kan, mestilah sama dengan objektif awak. Betul tak? Jadi kat sini ada yang kurang kan. Mana awak punya guna balik ayat pada jangkaan projek. Objektif awak guna balik dekat jangkaan projek ni. Betul tak? Sebab awak jangka macam ni, tiba-tiba awak objektif awak macam ni, tiba-tiba awak jangka jadi macam ni. Jadi dia tak kena lah sebenarnya. Faham tak? Itu satu. Kemudian objektif ni dia ada kena mengena dengan penyataan projek, penyataan masalah. Penyataan masalah, awak ada masalah kan? Jadi objektif awak itu adalah untuk menyelesaikan masalah awak, kan? Jadi masalah awak ni awak kena bagi tahu lah contoh awak nak jimatkan tenaga elektrik. Jadi masalah awak adalah listrik yang digunakan pada waktu sekarang adalah 750 watt pada 1 horsepower. Betul? Jadi objektif awak adalah untuk membuktikan bahawa awak hanya gunakan 180 watt sahaja. Faham tak? Jadi dia berkait tu sebenarnya.
masalah, objektif, jangkaan. Dia berkait sebenarnya. Dia menjawab antara satu sama lain. Faham tak? Dia tak salah. Okey? Ini kita beritahu lah ni. Okey? Awak kena berbetulkan. Okey? Nombor 2 tu dapat mengurangkan kos pemasangan dan penyelenggaraan kerana bahan digunakan pada harga yang murah. Jadi penyerta masalah awak apa mestilah awak kena tunjuk masalah dia mahal. Awak kena tunjuklah mahal kat mana. Boleh? Faham tak? Faham tak? Tengok masalah. Harga sebuah aircon kos termasuk sendiri tinggi tak? Okey, awak kena nyatakan harga sebuah aircon termasuk kos pemasangan dan sebenarnya tinggi buat sebuah unit penuh rendah. Awak kena buktikan, awak kena tunjuk berapa harga dia. Faham tak? Kemudian objektif, awak kena tunjukkan bahawa kami nak buat harga dia macam ni. Dia mesti ada benda yang satu angka yang awak nak tunjukkan. Maknanya daripada mahal, awak kena tunjuk mahal, dan awak nak dapatkan harga yang murah, awak kena tunjuk berapa awak dapat. Jadi nanti bila awak buat, kan, kita akan tanyalah berapa harga dia awak ni, kan. Jadi kita compare lah. Kalau awak berjaya buktikan bahawa dia dapat mengurangkan, mana objektif awak tercapai lah. Faham tak? Itu dia. Dapat menghidupkan aircon tanpa jarak. Tengok penggunaan kawalan jauh memerlukan jarak. Okey, ini menjawablah pada awak punya ni. Okeylah, saya setujulah tu kan. Sebab yang lama 10 meter kan. Yang ni tak ada had. Yang ni tak ada had. Mana guna-guna. Awak menjawablah pada awak punya ni. Tapi bila pergi pada jangkaan, awak kena cerita balik apa yang awak cerita kat objektif ni. Gunakan yang sama je sebenarnya, tak apa. Faham tak? Tu tukar nanti. Boleh? Okay. Jadi bila awak buat sem depan, kita akan tengok objektif awak tercapai tak dengan jangkaan awak. Sama tak? Kalau sama, maknanya awak mencapai objektif. Perfect. Boleh? Tetap dah dong salin tak? Kena salin Okey, lain. Okey, barang-barang yang saya tengok tu, macam barang-barang apa ni, bantu boleh supply, kita supply kan atau kena beli sendiri? Barang-barang saya tengok tu banyak barang-barang yang saya rasa GMT tak supply. Yang kuman-kuman yang buzzer sejak dah. Kuman-kuman. Yang apa macam apa ni, LVU tu, Rexis tu kita boleh bagilah Faham maknanya nanti awak keluar belanja banyak juga saya tengok ni banyak. Dengan termoelektrik lah, lepas tu dengan apa DJ LCD fridge, freezer lah. Yang ni barang ni kita tak sediakan dah. Awak kena sedia sendiri. Okey? Boleh? Banyak ni pakai duit ni berapa semua? 500 lebih harga? 532. So nanti jangan bila berada pada sem depan nanti kan ada bergaduh pula, seorang tak nak keluar duit, seorang nak keluar duit. Ni memang FYP memang kena keluar banyak duit. So sekarang standby lah. Boleh? Okey? Okey. Right. So saya tak ada apa. Okey? Cik Fauzi ada? Supervisor? Cik Zul, okey, tak ada apa. Okey, tahniah lah Terima kasih awak terima kasih. Tahniah, suara yang baik, okey, presentation yang okey. Okey? Tu take note pada apa yang kita nak lah Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Aku tak tahu dengar. Ini teknikal punya orang. On time lah. Aku kena buat juga ni kelabu kaki ayam ni.